ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى علينا سيدنا محمد. أما بعد، alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati kita dalam ihsannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala redai kita fi din wa dunia akhirah. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Amin. Ila qal. Pembicaraan kita pada hari ini berkaitan dengan pengeluaran zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya. Setelah kita bincangkan lepas berkaitan dengan zakat itu sendiri, itu kewajipan orang yang berzakat. Itu menyegerakan semua tiba waktunya, merahsiakan amalannya kalau boleh, kan. Kemudian boleh menampakkan zakatnya tersebut sekiranya untuk menarik minat ataupun menarik orang yang lain supaya melakukan yang sama dengannya. Kemudian tidak boleh merosakkan zakat atau sedekah dengan menyebut-nyebut atau menyakitinya. Kemudian antaranya lagi kita bincangkan, kita kena anggap pemberian kita itu walaupun banyak sekalipun adalah kecil, supaya tidak timbul di hati perasaan ujub, kagum, hairan dengan diri sendiri, ataupun kena riak itu berlaku. Selain pada itu, kita cuba keluarkan sedekah, zakat dan infak kita itu yang terbaik, yang terbaik, yang kita sukai, kan. Itu yang terlepas kita bincangkan. Jadi pada malam ini kita teruskan perbincangan yang dimuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkaitan dengan zakat lagi, iaitu asnaf zakat, yang mana kita dah tahu dah tiap-tiap tahun, kan. Bila bulan Ramadan terutamanya, selalu maknanya kita maknanya berbicara berkaitan dengan zakat itu sendiri, apa secara khusus zakat zakat fitrah. Qala ma'alifullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin. Ila qal. Jadi di antara yang disebut di sini, la yustahiqu zakatu illa hurrum muslimun laisa bihashimi. Mana tidak berhak zakat melainkan kepada yang muslim, yang muslim yang merdeka, kan. Dan tidak boleh dikeluarkan zakat kepada keturunan al-Hashimi atau keturunan Nabi SAW, yang mana dijelaskan ada Al-Quranul Karim, itu asnaf yang 8, dalam asnaf as-samaniyah, asnaf yang 8 kita akan bincangkan pada malam ini secara ringkasnya. Qala ma'alifullah ta'ala wa nafa'ana bil-ulumihi fi darain. Amin. Ketahuilah bahawa zakat itu tidak layak diberikan melainkan kepada orang Islam yang tergolong dalam salah satu daripada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Itu secara khusus disebut dalam Al-Quranul Karim ke mana kita nak keluarkan zakat kita, siapa yang berhak menerimanya di kalangan asnaf yang secara khusus lah pun disebut dalam Al-Quranul Karim. Okey, kita ambil secara mudah. Yang pertama iaitu disebut al-fuqara. Al-fuqara iaitu golongan yang fakir. Golongan yang fakir, golongan yang fakir. Yang fakir ini disebut iaitu golongan laisa lahu malun wala qudratun alal kasb, iaitu orang yang tidak ada harta dan tidak mampu untuk menghasilkan harta tersebut.
Tak ada harta satu, nak bekerja pun tak boleh. Mungkin terlantar sebab sakit, ataupun kemungkinan memang tak mampu dah. Umur dah berumur sangat, 90, 80 kan, dah tak larat. Nak bekerja, nak mencari harta ataupun untuk nafkah keluarga dia. Dan di sini dia termasuk di kalangan orang yang laisa lahu malun wala qudratun lahu al kasb, iaitu tidak ada harta dan tidak mampu untuk berusaha mencari harta tersebut. Itu dia. Itu dikatakan fuqara secara umumnya, asasnya dari Al-Quranul Karim. Okey, iaitu golongan fakir yang tidak berharta dan tidak dapat bekerja. Kerja apa nak beri? Tak mampu nak buat. Oleh sebab itu, barang siapa yang dapat bekerja, maka perkara itu mengeluarkannya daripada sifat fakir. Kalau dia mampu bekerja, boleh kerja, walaupun bolehlah umur lah, dia mampu bekerja lah, mampu cari untuk sehari hidup dia, maka dia terkeluar daripada fakir. Keluar daripada fakir, tak termasuk fakir. Kan? Termasuk siapa? Iaitu disebut di sini yang dianggap fakir juga, iaitu seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Itu dia fakir. Seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan, maka dia tidak mampu bekerja dan tetap dianggap fakir. Siapa saja yang pergi belajar, yang belajar kat pondok orang kan, yang belajar tak kira lah. Secara khusus agama ke tak agama ke, dia dikira sebagai pelajar dan dia adalah fakir. Sebab dia tak boleh nak kerja, sebab dia nak mengajar, dia belajar kan, dia belajar kan, maknanya dia mencari ilmu pengetahuan, maka berhaklah dia menerima ada termasuk dalam asnaf yang mesti diberi atau dikeluarkan zakat untuknya, untuk bantu dia, sebab dia kira fakir. Ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara ilallah, kan? Wahai beriman, kamu sebenarnya fakir kepada Allah. Hakikatnya begitulah. Maknanya pelajar-pelajar yang belajar sama ada sekolah rendah kau mendengar kau universiti kau, wajib dibantu kerana dia termasuk fakir, asnaf yang pertama lagi. Kan? Okey. Okey ya. Kalau dia anggap tidak mampu bekerja. Sebaliknya, bila seorang itu sentiasa beribadah, ada jenis orang suka beribadah, kuat beribadah, dan kalau bekerja menghalang ibadah atau wirid-wirid dia suka masjid, surau ibadah kerja dia, duduk ibadah 24 jam. Kalau dia bekerja menghalang ibadah dia, kalau bekerja bila nak baca wirid pula, bila nak berzikir lah, bila baca Quran pula, kan? Tu dia. Maka dia hendaklah bekerja. Tengok beza di antara ibadah dengan ilmu tadi. Kalau ilmu, dia belajar kerana menuntut ilmu, wajib dia berinfak, termasuk fakir. Kalau dia beribadah kat surau, kau wajib duduk iktikaf, mana menghabiskan masa dengan ibadah, kan? Taklah pergi kerja, maka kena suruh dia pergi kerja, kena suruh dia bekerja, kan? Kerana kerja itu lebih utama daripada wirid dan zikir, kan? Kerana kerja itu lebih utama daripada wirid dan zikir. Walaupun dia fakir, tak ada apa, harta tak ada, kan? Tetapi dia sibuk duk wiridnya, sibuk duk kat masjid surau untuk baca Quran, iktikaf, tengok tak lagi bekerja. Dia fakir, dia tak ada apa nak makan dah. Anak bini dia tak ada apa nak makan, dia kena kerja, kena suruh dia kerja. Beza. Jadi beza antara ilmu dengan amal tadi tu. Ilmu tu paling penting lagi sebenarnya. Yang kena faham. Okey. Itu yang pertama, secara umumnya lah. Ini boleh mana kata di sini. Dan ia merupakan di antara perkara yang maknanya diwajibkan kita menginfakkan
terhadap golongan ini. Maknanya golongan yang tadilah saya sebut tadi, itu orang fakir, la malahu wala la malahu wala qudrata 'ala al-kas. Tak ada harta dan tak mampu dia nak usaha cari harta tersebut. Dan termasuk di kalangan penuntut ilmu. Dan tak termasuk ahli ibadah. Kali dia sibuk dengan ibadah, kali dia pergi keluar cari harta, maka terhalang ibadah dia. Maka kena suruh bagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak. Okey, itu pertama. Yang kedua, cara ringkasnya. Golongan yang kedua ialah al-masakin. Al-masakin iaitu golongan orang miskin. Golongan orang miskin yang disebut di sini orang yang pendapatannya tidak mencukupi keperluan harian. Orang yang pendapatannya tidak mencukupi keperluan harian. Kadang-kadang ada orang yang memiliki wang yang banyak, duit banyak, tetapi tetap disebut miskin. Tetap disebut miskin. Ada orang yang tidak memiliki kapak atau tali, disebut di sini tidak memiliki, la yamliku illa fa'san wa hablan. Tidak, kapak tali pun tak ada, nak cari kayu api untuk usaha cari bernafkah dia tu. Okey. Ada orang yang tidak memiliki kapak atau tali, namun demikian tidak disebut sebagai miskin, bahkan dianggap sebagai kaya. Ada juga gitu. Tapi ada orang di sini juga disebut sebagai yang tidak mencukupi keperluan harian. Kalau kita di Malaysia ni macam mana kedudukan dia? Sekarang ni saya disebutkan apa dia? Miskin bandar kan? Miskin bandar. Duduk di bandar miskin. Kalau nisbah di Selangor, di wilayah Suan, KL, nisbah kalau pendapatan dia lebih kurang 2,500, maka dia dianggap miskin. Saya pernah tanya pusat zakat Selangor sendiri, nisbah miskin di Selangor ni, pendapatan 3,000 ke bawah dianggap miskin. Dianggap miskin. Maka dia kata cikgu ni masa dia sekolah, dia beri taklimat, cikgu akhir bulan akhir tahun ni, marilah pusat zakat, minta lah bantuan untuk anak-anak sekolah. 3,000 ke bawah tu tarah di Selangor miskin. Orang yang kan ramai orang miskin di Selangor ni, malu kat bandar. Tapi yang nisbah kat bandar lah. Kalau di Kelantan, di Kota Baru, nisbah miskin gaji 1,800 ke bawah. Jadi di kawasan Kota Baru mungkin tarikh hidup dia rendah sikit kan, 1,800 tu tahap kemiskinan bandar. Ni bandar ni, bukan kampung. Yang kampung tu yang miskin lah, tak nak kira kan? Dia tidak bekerja, tak ada pendapatan tetap. Ini ada pendapatan ni yang tak cukup keperluan harian, maka dia anggap sebagai miskin. Tengok, jadi itulah yang maknanya kita tengok kajian cuba nak basmi kemiskinan bandar kan, bukan senang. Seorang buat 2-3 kerja, tengok kan, banyak kerja dia buat, tak cukup musim sekarang ini, zaman sekarang ini yang perlu orang kata kita nak kerja lebih pun tak mampu kan. Ada hak-hak sakatan lagi, keadaan COVID-19 hari ni kan. Jadi tahap kemiskinan dia kira. Ni miskin bandar ni, bukan di luar bandar. Bandar sendiri pendapatan 2,500 di KL atau 3,000 ke bawah sahaja pusat zakat Selangor ni adalah tahap miskin. Jadi kita ni orang miskin semua ni. Okey. Mengenai rumah sederhana yang digunakan sebagai tempat kediaman atau pakaian yang digunakan sebagai penutup tubuh, walau bagaimanapun, kalau itu tidak memenuhi tahap kemiskinan seseorang. Begitu juga peralatan rumah atau apa-apa yang menjadikan keperluannya sesuai untuk dirinya, yang keperluan-keperluan itu tidak dikira, tak ada dikira. Tengok baju rumah, baju dia tak nampak kan, itu dikasih sebagai keperluan. Dia bagi kereta, ada 3 buah kereta, itu adalah keperluan. Macam juga yang kata kaya ni ada 3 buah kereta kan, tapi kereta lama semua kan, sebab keperluan. Itu dianggap sebagai kaya di situ, dia masih di tahap kemiskinan juga. Itu je.
Begitu juga kalau kita lihat seseorang itu memiliki kitab-kitab yang banyak. Rumah saya kitab banyak, penuh di kanan atau bawah, kan? Tengok. Itu pun tidak mengeluarkannya daripada kemiskinan. Sebenarnya orang itu masih memerlukan kerana pendapat tidak mencukupi. Jadi tu guru kita kan, pondok kan, banyak kitab kat rumah dia kan. Bukan makna dia sebab banyak kitab tu dia kaya, tidak. Makna dia masih memerlukan lagi. Inilah nisbah-nisbah pada guru kita dulu yang tak ada pendapatan tetap kan. Dan sekarang ni lain. Macam kita bekerja ni tak boleh anggap sebagai miskin dah. Kan? Terutama pendapatan melebihi daripada RM3,000 ke atas. Saya pun kalau kat sekolah saya cek pendapatan tu pun tengok RM3,000 dah tak dapat dah. Tapi yang terpelik dengan RM3,000 boleh tak dapat dah. Saya kata kalau macam ni payah juga. Berapa anak isi rumah tangga dia tu? Kita akan ambil kira sepatutnya. Kalau pendapatan ibu bapa dia RM3,001 dah tak dapat lah tuan-tuan. Kan saya fikir nak cari nak bagi sebenarnya kita nak tak boleh juga. Ada saya tengok susah hidup pendapatan keluarga dia 4-5 orang. Kan kalau RM3,000 RM4,000 pun tak cukup kalau kira. Tu saya pun patut diubah jugalah ya. Jangan anggap RM3,000 itu dah kira dah kaya dah. Bagi saya tak kaya kalau tak disebabkan dengan anak-anak dia kat rumah tu. Kan keluarga dekat rumah tu macam mana pun mungkin ada 10 orang, 8 orang, 5 orang itu memang tak cukup pun. Kalau RM5,000 pun tak cukup. Saya rasa keadaan hidup di bandar ini kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang ketiga iaitu amil. Amil yang bertugas. Amil ni bukan kata bulan Ramadan tu saja. Daripada atas tu, daripada jaiz tu sendiri tu ke bawah tu kira amil tu. Atau pusat zakat lah. Pusat zakat Selangor. Dia kira amil tu sebab dia mengutik zakat. Yang kata amil ni kira bulan Ramadan tu lah amil. Tak. Tugas amil tu berterusan sampai kepada pihak atasan tu sendiri. Maknanya yang diamanahkan untuk mengendalikan zakat. Sebab dia kutip ke, dia bagi ke kan. Bukan kata amil yang kita faham ni di sini bulan Ramadan, okey jaiz atas surat ni lah amil. Sebenarnya tugas dia berterusan. Patutnya gitu. Kan. Jadi kena faham juga di situ. Masa dia dilantik jadi amil zakat, kita hanya fikir segi zakat fitrah saja, sedangkan keadaan masyarakat itu berlaku, kedudukan masyarakat lebih pada itu lepas bulan Ramadan. Kita kena tengok siapa susah, siapa yang keperluan ke tahap miskin, fakir. Dia kena tengok tu tugas amil lagi tu. Maka di situ dikira juga pendapatan amil tu bukan kata pendapatan yang diambil daripada masa dia pungut zakat fitrah tu saja. Maka selepas tu pun dia kena tengok, dia kena selidiki kat taman dia, kat kampung dia kan, adakah orang susah, adakah orang yang miskin, adakah pelajar-pelajar. Dia kena tengok tugas dia tu. Maka amil juga kena ambil dari pendapatan dia. Maknanya gaji dia tu ataupun allowance dia lah, bukan kadar masa bulan Ramadan tu sahaja. Patutnya bahkan selepas Ramadan pun dia masih bertugas. Patutnya gitu. Walaupun mungkin ada pegawai pusat zakat melakukan tugas dia kan, sebenarnya kita kena ingat keperluan tu sangat mendesak kan. Ramai yang susah, ramai yang dia kena tahu. Dan kewajipan amil tu sendiri dia kena selidiki. Dia kena pergi ke kampung-kampung, ke taman-taman, kena tengok. Sebab dia tugas dia dah. Pasal tugas dia dah ambil zakat. Zakat itu bukan zakat fitrah semata-mata, zakat perniagaan kan. Banyak tu. Perniagaan, pertanian semua tu, semua keluar zakat tu. Syarikat-syarikat malah bukan tumpu kepada semasa bulan puasa tu saja. Tak boleh. Dan balik kena masuk ke taman-taman, kena masuk ke kampung tengok orang yang susah, orang miskin untuk diberikan zakat atau keperluan masyarakat Islam tu sendiri. Ini salah satu benda yang kena ambil tahu lah, atau kena ubah keadaan. Maknanya amil tu sentiasa bekerja. Bukan kata pegawai zakat tu saja sepatutnya, bahkan selepas tu pun amil-amil dilantik, disuruh ke masjid ke, dia kena suruh terus dan patut diberi imbuhan seterusnya. Sebab dia bekerja membantu poli pegawai di atas ataupun pihak pusat zakat Selangor lah, kalau kita di Selangor ni. Okey, tengok. Golongan ketiga ialah kaum amil.
Iaitu tersebut di sini, amil ialah orang yang berusaha untuk mengumpulkan zakat. Bukan zakat fitrah semata-mata. Tu tadi zakat pertanian. Kan keuntungan tu bukan kata nak tunggu setahun, kadang-kadang tak seperti tunggu haul setahun tu baru keluarkan. Bila ada untung kita keluar terus. Wa atu haqqahu yawma hasadi, keluarkanlah hak dia bila hari menuai. Maknanya kalau bulan ni dah untung, dia kena keluarkan terus, jangan tunggu setahun. Orang Melenggo nak tu sibuk orang main nasi lemak semua kan. Jangan main tu, kena ada 10 buah nasi lemak dia. Yang tak keluar zakat, dia kena keluar zakat. Dia untung hari tu dah. Takkan tak untung bila nasi lemak hari ni, mungkin dapat 100 ke 200. Ada setengah tempat saya tengok dua nasi lemak 50-30 kilo sehari. Yang kata tak untung, dia dah untung dah tu. Dia jual, dah makan semua, habis. Habis. Tu kan macam apa ni, di bukit kan. Saya duduk kat tu, kawasan tu, di bukit tu. Saya tanya, berapa untung sebulan? 50,000 sebulan. 50,000 sebulan. Nak tunggu setahun? Tak, dia kena keluar dah. Patutnya zakat masa hari yang untung tu, dia kena keluar dah. Habis sebulan dah keluar terus. Bayangkan 50,000 sebulan. Kan? Setahun baru pula. Jangan tunggu dah setahun, tunggu haul tu. Tak kena. Hari yang untung tu, dia kena keluar terus. Tolak terus untuk zakat dan sebagainya. Okey. Amil ialah orang yang berusaha untuk mengumpulkan zakat. Ketua amil ialah pencatat, pengurus, peneliti, para pengangkut dan penghantar. Yang semua itu tentu erat hubungannya dengan urusan zakat tadi. Maknanya berkaitan dengan amil, kerja dia mengumpul zakat. Tengok siapa dia. Zakat perniagaan, zakat emas, zakat pertanian, rikas dan sebagainya. Semua tu dia kena tengok. Dia kena ambil hal, ambil tahu. Ini keluarkan zakat. Dia kena sedarkan masyarakat zakat pendapatan ke sini. Selangor ni zakat pendapatan kan. Gaji-gaji bulanan. Kita dah potong semua dah. Kan? Macam tabu haji kan. Dia potong terus zakat. Itu ada bentuk tahunan kan. Okey. Jadi sebagai pengumpul zakat, pencatat duit keluar masuk, berapa dah diberi, berapa dah keluarkan duit zakat tadi kan. Pengurus menguruskan zakat. Dan alhamdulillah dah tengok pun zakat pun bukan kata nak bagi duit semata-mata, dia membina lebih daripada lain, membina ekonomi dan sebagainya. Itu pun salah satu di antara benda yang patut maknanya kita ambil tahulah. Jangan jadi penerima saja sebenarnya, menerima duit zakat tiap-tiap bulan tapi tak cuba nak melepaskan diri daripada kemiskinan tersebut. Patut kerusuh buat mi, kau buat apa kena buat. Kan biar dia berdikari. Dah lama kita jadi hamba kan, kita buat sendiri. Bila jadi manusia yang jadi tokai berlakukan, kita telah mentokaikan ramai orang bukan Islam. Ini kita sendiri, anak-anak kita kena sedarkan dia kena buat, dia kena bina sendiri. Patutnya gitu kan. Zakat bantu tu bukan setakat kalau tu untuk makan untuk bulanan dia semata-mata. Kalau boleh lebih daripada itu, dia kena kembangkan maknanya keuntungan dia ataupun perniagaan dia kena cari lebih daripada itu untuk melepaskan dia daripada asnaf yang lapai ni, untuk kemiskinan. Okey. Tu dia. Jadi peranan kita di sini, amil ini memang jelas. Mana khudh min amwalihim sadaqah, Allah Subhanahu Quran Karim. Kan? Surah Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah, ambil daripada mereka tu sedekah. Sebagai wajib atau yang sunat. Tutahhiruhum, sebab apa? Nak menyucikan mereka. Nak kita ni kalau tak keluar kedekut, tak habis-habis. Harta aku. Kira sangat. Masuk dalam bank, tak keluar-keluar duit tu banyak melimbur kan. Kedekut, maka kena ambil tu. Khusus perintah tu, maknanya tugas amil, dia kena ambil. Kan? Kena ambil zakat tersebut. Tutahhiruhum, untuk menyucikan mereka, tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka, membersihkan harta lah satu, membersihkan jiwa mereka daripada kedekut dan sebagainya. Bersih harta satu supaya tidak bercampur harta dia dengan harta yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Menyucikan hati dia sebab kedekut, takabur, sombong dia akan lahir. Bila orang itu harta dia banyak, dia akan timbul di situ kalau tak sedar kan. Wasalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Doakan untuk mereka. Salah satu kita terdoa kebaikan untuk mereka kan, ataupun orang keluarkan zakat, doakan untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, kerana doa kamu itu menjadi ketenangan untuk mereka. Tu dia.
Tengok sebut surah Taubah ayat 103. Itu peranan yang kita lihat pada Asnaf tadi. Maka besar peranan dia. Dia kena cari, dia kena cek tengok kat taman dia, cari orang susah banyak tu Rasulullah. Dia terkejut tengok memang. Memang memang banyaklah tanggungjawab. Saya cuba terkejut daripada sekolah ko, taman-taman saya pergi. Memang terkejut lah. Bulan Ramadan baru ni saya pergi, cikgu kumpul duit, pergi sendiri cari. Pergi rumah ke rumah. Bila kita tengok baru kita tahu. Susah kan. Dalam yang lain ada yang lain lagi. Tengok bapak terbaring, tengok bapak potong kaki. Lah jadi cerita lain kan. Lepas nak bagi anak dia, bapak kalau fikir juga, ramai rupanya. Tak tahu sana saya pergi 4-5 hari pergi kan. Pengalaman lah kan. Maknanya kalau kita terjun betul-betul akan nampak susahnya rumah kedua bilik je. Dia boleh hidup kan. Nak teraburnya ya Allah kan. Nak kotornya ya. Nak macam mana? Kita tanggungjawab. Bukan kata main kutip bagi gitu je. Tak boleh kena mama halusi lagi tugas tu. Amil. Sebab tu saya kata amil tu dia berterusan tugas dia. Bukan setakat nak kutip zakat fitrah. Bahkan dia berterusan tugas dia dan kena bagi. Orang kata lawan dia tu. Macam dia kerja terus. Bukan kita pegawai zakat teman-teman tu. Sebab yang banyak tahunya ialah orang sempat balik kalau surau masjid dilantik sebagai amir, dia boleh beritahu lagi pada pegawai zakat tu sendiri. Dan insyaAllah ni masalahnya. Sikit lagi. Kita nak habis sikit lah. Okey, yang keempat yang termasuk asal juga ialah orang yang tertarik hatinya kepada Islam, atau kita panggil al-mu'allafah. Al-mu'allafah qulubuhum, iaitu orang yang kita jinak-jinakkan dia kepada Islam. Itu dia. Apa dia sebut di sini, iaitu mereka yang dilembutkan hati supaya masuk Islam. Orang yang dah biasa dengan kita kan, dia bersembang dengan kita atau kawan-kawan kita ataupun jiran-jiran kita yang telah nampak lembut dengan Islam, suka bertanya dan sebagainya kan. Situ kita cuba bantu dia. Itu pun kita boleh beri. Termasuk asas zakat juga. Dan juga mereka yang masih lemah imannya ataupun yang masuk Islam tapi lemah iman. Ini salah satu. Mereka berlaku murtad ni sebenarnya lemah iman. Penguasaan selepas itu dah masuk Islam, dia tak pergi kelas, tak pergi belajar, ataupun kita tak tackle dia lepas tu kan, kita tak ambil berat hal dia. Sedangkan dia itu tugas pendakwah tu sendiri. Kebanyakan di situ tengok dia masuk Islam, dia rekod bagi kad, pergi kelas. Dia tak wajib kan, atau tak orang pantau dia. Itu masalah timbul. Dia dah lah baru masuk Islam, nak pergi kelas pula. Satu benda kan. Tu saya pernah pergilah tengok kan. Maknanya dia biarkan gitu, akhirnya dia murtad balik. Dia kena pantau petugas dakwah tadi tu. Kita suka mengislamkan orang, tapi masa-sama kita ambil berat. Yang jadi tu akhirnya jadi murtad. Pertama dia banyakkannya yang masuk Islam ni banyak sebab lah. Ada mungkin kerana susah hidup dia, ada kerana dipinggirkan, banyak cerita kan. Jadi kita pegang dia, kita kena betul-betul mana petugas dakwah tadi yang mengislamkan dia bertanggungjawab. Bukan setakat kita nak bagi sumbangan, dia bahkan kelas-kelas yang kena didahului, kita kena sentiasa bersama sehingga dia mustaqim, sehingga dia tetap dalam Islam tu. Maka sepanjang dia tak teguh dengan Islam, kena bantu. Dan juga kena tahu juga di sini banyak perbincangan yang dibuat berkaitan dengan golongan yang mu'allaf ni. Sampai bila jadi mu'allaf tu? 10 tahun. Saya pernah tengok yang jadi mu'allaf 20 tahun lah, masih takut yang sama. Nak minta semacam kan. Lebih lagi masyarakat Cina lah saya tengok. Sebenarnya orang Cina tu Aslan, guru saya kata dia 10 tahun ke depan dia berfikir. Dia boleh ke depan berfikir tu. Maknanya boleh merangkaikan hidup dia, kena betul ekonomi dia kot. Tapi ada saya jumpa 5-7 tahun macam tu juga, duk tunggu juga sumbangan. Jadi itu salah satu kesedaran yang perlu ada pada mereka lah. Ataupun bagi dakwah jugalah kena sedarkan dia. Kata mu'allaf tu sampai bila? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Gitu lah. Okey, itu tanggungjawab bersama lah. Jadi golongan ini kadang-kadang golongan ini golongan yang orang bangsawan, orang yang kenamaan. Itu patut dia ambil berat juga. Mungkin ada orang politik, kemudian ada ni orang ahli perniagaan, orang korporat. Orang itu sangat kita kena ambil berat. Pada Nabi pun ambil berat. Sebab apa?
Sebab peranan dia tu, dia beri rangsangan, dia boleh menarik minat pada yang lain. Dia boleh menarik pada pengikut-pengikut dia. Itu lebih senang lagi. Kalau kita dapat tackle dia dengan sendiri, yang lain akan jadi pengikut dia, akan menerima Islam tu sendiri. Jadi itu salah satu yang disebut oleh Imam Ghazali di sini. Iaitu mereka memeluk Islam dan pengaruhnya amat besar di kalangan kaum dia sendiri. Biasanya begitu. Dan Islam tersebar dulu begitu juga, raja masuk Islam, habis rakyat masuk Islam. Bukan begitu juga kaum bangsawan, mungkin orang politik, mungkin orang korporat. Dan dia tengok sendiri Islam berkembang di kalangan orang politik dan juga orang korporat. Peniaga-peniaga datang daripada Parsi, daripada Yaman kan. Besar dia tu sendiri. Maksudnya tugas orang korporat ni sangat besar sebenarnya. Banyak semuanya daripada Islam. Yang kata kita duk bercakap ni tak, dia lebih lagi sebab dia membantu dengan harta benda keuntungan dia infakkan, dia tarik orang masuk Islam. Itu sangat jelas dalam sejarah kita sendiri. Okey, jadi dengan sendiri kita utamakan kalau ada bangsa-bangsawan kalau bukan Islam tu masuk Islam, kita bantu dia. Sebab apa? Dia punya tu pengaruh dia tu sangat besar untuk menarik sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut atau keluarga-keluarga dia. Bila nak berhenti ni? Berhenti dah. Okeylah. Jadi tuan sekalian, saya berhenti setakat ni lah. Kita sambung lagi insya-Allah. Kita masuk 4 asnaf tadi. Fakir, miskin, amil dan juga al-mu'allaf qulubuhum, orang yang tertarik hatinya kepada Islam. Insya-Allah sambung lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.